Kalau korang tekan video ni, maksudnya korang pernah layan Boruto ataupun sekarang ni korang tengah layan Boruto kan. Dan kata kalau korang dah tengok dah episod Ahad lepas, episod 202, korang tengok sneak peek untuk episod akan datang, tak sabar weh. Next week Boruto punya anime akan jadi lebih serius. So what's up bro, sis dan mother father sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the king of palatau. Kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Dekat ML Studios aku ada je buat konten selain daripada wrestling, dan dua konten yang bila aku dah buat lepas tu ramai gila minta lagi adalah bola dan juga dunia Naruto lah, Ninja World. Dan itulah, bola aku dah buat dah dua video yang lepas kat channel ni juga. Kalau tak tengok lagi, tengoklah video yang keluar dekat atas ni. Dan sekarang ni aku nak buat video pasal Ninja World pula, dan macam korang tengok dekat tajuk, pasal Boruto. So bila dah ramai minta aku buat video pasal Ninja World tapi tak ramai juga yang tengok, I don't know what to say lah. Kalau korang pernah tengok video Boruto yang aku buat dengan ML Studio ni, yang tu lebih kurang macam apa yang aku tak suka lepas aku dah tengok 100 episod. Kali ni apa yang aku tak suka lepas aku dah tengok 200 episod. Tapi tak banyak beza pun lah, sebab banyak benda masih sama lagi. So guys, jom kita mulakan dengan perkara-perkara yang aku tak berkenan dalam anime Boruto. Sebelum tu, sedikit disclaimer, aku tak layan manga, jadi aku cerita based on anime Boruto sahaja. So apa yang berlaku kat manga, letak tepi. Kalau manga bagus bab tu, bagi aku mungkin anime tak bagus bab tu kan. So kita cerita anime sahaja. Okey, kita pergi kepada poin yang pertama. Tapi bagi aku poin ni poin yang paling kecil. Aku dah tak heran sangat, sebab bagi aku dia dah tak banyak macam anime Naruto yang dulu, iaitu filler. Filler untuk anime Boruto kali ni ada, cumanya dia tak banyak dan dia tak adalah macam berjela-jela kan. Ada juga episod yang makan dalam 3-4 episod filler, benda-benda tak penting kan. Tapi kadang-kadang aku cuba jugalah untuk faham, walaupun tak suka, kenapa diorang buat filler ni. Sebabnya diorang nak buat duit dan diorang nak panjangkan lagi episod. Lagi panjang episod dekat Boruto ni boleh disiarkan kat TV, lagi banyaklah duit diorang dapat. Dan daripada duit tu lah diorang akan buat lagi kan. Yang penting kat sini, the main story tu kena best lah. Filler tu kadang-kadang tak apalah. Seterusnya, kurang character development ataupun kurang flashback. Mungkin ramai lah yang akan fikir, apa, kurang flashback pun tak suka ke? Okey, dulu dekat Naruto kita nampak banyak flashback, tapi untuk aku tak ada masalah dengan semua flashback tu, kecuali kalau flashback tu kita dah pernah tengok, diorang dah ulang-ulang lagi benda sama. Yang tu menyirap lah. At least setiap kali flashback tu ada cerita baru, dan cerita tu kena penting. Ataupun ada poin-poin yang boleh bantu dari segi character development. Untuk anime Boruto kali ni, aku rasa benda tu lacking sangat. Tapi untuk satu karakter aku nampak, dan karakter tu adalah Kawaki. Sebab kalau kita tengok kat Naruto, walaupun ada flashback berulang kali ke apa ke, kau boleh faham karakter-karakter macam Neji. Kau boleh nampak development hubungan dua beradik Sasuke time kecil dengan abang dia Itachi, dan bila Itachi dah betray tu macam mana efek kat Sasuke. So benda tu semua cukup sebab bila ada flashback, kenapa dia jadi macam tu. Tapi untuk kali ni kurang. Dan kalau kita tengok Chunin exam dekat Naruto lah kan, bila Neji lawan Naruto, Sasuke Gaara, benda ni semua banyak flashback dan membantu kita untuk faham karakter tu. Tapi untuk Chunin exam kali ni, which is point yang ketiga, benda yang aku tak suka untuk anime Boruto adalah Chunin exam. Bila Chunin exam kali ni kurang flashback, kita tak dapat nak mendalami karakter yang tengah berlawan dekat Chunin exam. Dia juga kurang best, kurang menyengat kan. Aku rasa mungkin dari segi action pun kurang. Dia cuba dalam satu episod settlekan terus satu perlawanan, di mana dekat Naruto dulu kita boleh tengok macam Sasuke dengan Gaara ke, Naruto dengan Neji ke apa ke, boleh makan sampai 2-3 episod untuk satu perlawanan je, dengan adanya flashback yang cukup untuk character development, dan adanya juga perlawanan yang panjang, perlawanan yang macam sekejap, okey karakter ni tak okey, ni tak okey. Dan dalam perlawanan tu pun kita tengok macam mana dia try to figure out nak beat dia punya opponent. Tapi kali ni bila dia nak beat tu lebih pada element of surprise lah. So macam tak nampak sangat dia berfikir, tak tahu macam mana ni kan, tiba-tiba dia dah fikir lama dah. So aku rasa Chunin exam untuk anime Boruto tak menyengat. Chunin exam antara benda yang best dalam anime Naruto. Dan bila dah bercakap pasal perlawanan dekat Chunin exam ni pendek, next point pula semua perlawanan kat dalam anime Boruto ni
Selain daripada Chunin exam pun pendek-pendek gak. Bila kau tengok geng Boruto, Sarada, Mitsuki nak lawan dengan Seven Swordsman daripada kampung Mist tu, and then kau tengoklah mana-mana perlawanan pun yang bukan dalam Chunin exam, dalam 1 ke 2 episod dah boleh settle. Jarang lah dia nak stretch satu match antara 2 orang tu lebih daripada 1 episod. Semua settle dalam 1 episod. So macam Chunin exam gak, kita tak boleh nampak macam mana dia tengah lemah, macam sikit lagi dia tengah fikir idea macam mana nak kalahkan, dan rupanya macam ada something behind their sleeve. Dia orang ada sorokkan some skill yang dia orang akan tunjukkan kemudian. So back to the point lah, element of surprise. So bagi aku macam kebanyakan perlawanan dalam Boruto ni tak cukup sebab terlalu pendek, tak ada pacing yang cantik lah. Ok, sebelum aku teruskan dengan poin-poin yang seterusnya, aku nak shout out dulu dekat Terafik sebab hantar kat aku JC Energetic. JC yang diinspirasikan daripada design PS5. JC ni limited kepada 300 design saja. Dah memang kurang sangat dah stok yang ada. Memang kalau dah lebih 300 dia orang tak jual lagi. Even dekat belah bawah ni pun ada nombor siri tau. Dan nombor siri tu bagi tahu kau punya JC tu JC yang keberapa kan. Dan aku punya 238. Itu aku tanya dah 250 kan. So mungkin lah sekarang ni dah makin berkurang. Kalau korang nak dapatkan link Terafik ni, aku akan letak dekat ruangan description kat bawah. Korang halo dia orang, bagi tahu korang nak beli JC Energetic. Karakter Konohamaru. Aku tak kata karakter dia nampak lemah, tapi dalam masa yang sama karakter dia tak nampak kuat pun. Dan yang paling pentingnya kat sini, karakter dia tu nampak tak penting. Itu yang buat aku sedih tu. Sebab kita compare Kakashi punya peranan dalam anime Naruto, bila dia dengan Naruto, Sasuke, Sakura, dan bila ada Kakashi, kita nampak Kakashi ni betul-betul carry the team, Kakashi ni kuat apa semua. Tapi bila dekat anime Boruto, seolah-olah macam Boruto, Sarada, Mitsuki ni tak perlukan pun Konohamaru kan. Tiap kali kita rasa macam Konohamaru betul-betul boleh nak tunjukkan something, ok, kadang-kadang ditunjukkan lah, wah, kita rasa gempak. Tiba-tiba cakra dia kena sedut banyak gila, dia kena tidur sampai 3 hari lah, seminggu lah. Tiba-tiba kena balik kampung Konoha pula, nak kena buat report. Ada je benda kan. So benda tu mengecewakan aku lah. Cumanya bila arc yang dah mula nak involve Kara ni, nampaklah dia punya moment ada lebih sikit. Tapi still nampak macam weak lah, nampak macam lemah lah. Mungkin dia dengan Kakashi punya level time diorang dua-dua dekat Jonin, mungkin Kakashi overpowered kot. Mungkin disebabkan tu lah. Tapi still aku rasa aku tak cukup dan tak puas tengok Konohamaru dekat anime Boruto. Satu poin yang aku baru terfikir, kematian Mugino pun aku rasa dia punya sedih tu tak sama macam bila Asuma mati, bila Hokage ketiga mati. Sedih-sedih, tapi tak tahu lah, sebab lambat sangat kot dia nak bagi Mugino tu muncul dan tunjuk Mugino punya development dalam anime kan. Bila dah nak mati tu baru banyak cerita pasal Mugino. Maybe sebab tu kot. Tu bonus point lah tu, sebab baru terfikir. Dan ini dia point yang paling aku panas hati lah sebenarnya bila tengok Boruto. Tapi ini bukan last point lah, ada lagi. Naruto, Sasuke dan kage-kage lain nampak lemah. Naruto kira okey lagi lah. Aku berfikiran positif, dia tak tunjukkan lagi betul-betul kuasa dia macam mana. Sama juga kot dengan Sasuke. Sama ke? Tak, bila Sasuke pergi ke masa lampau dengan Boruto jumpa Jiraiya tu, Sasuke punya cakra pun dah kena makan banyak, dah dapat treatment sama macam Konohamaru. Kage-kage lain jangan cakap lah, Tsuchikage, Mizukage. Nampak macam Boruto, Mitsuki, Sarada ni macam lagi power daripada Kage ni semua. Sebab apa? Time lawan Seven Swordsman, Mizukage macam tak ada function sangat. Tsuchikage time ada clone yang tengah dibuat dekat kampung dia tu kan, dia boleh kena kurung macam tu. Yang datang selamatkan dia siapa? Budak weh, Shikadai. Bukan Shikamaru, Shikadai. So aku macam, bapak noob gila kage-kage sekarang kan. Dah lah dia orang nampak noob. Budak-budak yang tak sepatutnya nampak kuat sangat pun macam nampak kuat. Benda ni yang buat aku panas lah. Aku ada nampak satu video dekat ML Studio, brother ni buat kenapa Naruto dengan Sasuke ni nampak lemah dalam anime Boruto. Benda tu dia cerita apa yang berlaku kat manga. Nak layan, tapi aku ni jenis bengang sikit kalau dah tahu spoiler. Nanti macam tak shock nak tengok. Next point, alien. Tiba alien kan. Tapi itulah Otsutsuki punya clan, bukannya daripada muka bumi, daripada planet lain. Dan benda ni aku kurang lah. Aku okay Kaguya tu, aku terima the fact Kaguya bukan datang daripada bumi dan dia like the final boss untuk anime Naruto. Tapi bila masuk ke Boruto, adalah macam musuh-musuh daripada land lain ke apa kan. Tapi aku yakin yang
Dunia Ninja World, dunia Boruto ni luas, terlalu luas. Sepatutnya kita nampaklah lagi macam daripada hidden land yang diorang tak pernah explore, diorang tak pernah datang ke situ atau tak pernah jumpa ke apa ke. Guna the real people lah. Tapi bila dah involve orang yang bukan daripada bumi, involve alien ni, benda ni macam buat aku turn off sikit lah. Walaupun aku tak deny diorang gunakan alien-alien ni dengan sangat baik apa semua, tapi bila terfikir diorang tu alien, aku turn off. Aku suka bila ada Kara. Tak adalah diorang fokus kat alien tu sangat, tapi rupanya Kara pun ada relate dengan diorang. So macam explore lah tempat lain, dunia lagi besar, dan patutnya ada manusia yang lagi jahat, lagi power kot. So tu lah. Tapi okey je yang apa Otsutsuki ni, just that terfikir diorang alien, turn off. Okay, the last point. Tak tahulah korang setuju ke tak, tapi ini apa yang aku rasa. Dan poin-poin tadi pun adalah pendapat peribadi kan. Mungkin korang rasa berbeza. Cuba korang share apa yang korang rasa dekat ruangan komen kat bawah. Kita raikan perbezaan pendapat. Sebab yelah, aku pun tak kata poin-poin aku tadi tu betul, tapi as aku yang menonton ni, apa yang aku rasa, itulah yang aku kongsikan. Dan poin yang last ni adalah power-power yang ninja ni semua pakai lah. Terutamanya geng-geng jahat, mereka pakai scientific ataupun eksperimen punya power. Rasa macam benda tu dah common pula untuk anime Boruto. Kalau dekat Naruto dulu ada benda ni, tapi macam rare sikit kan. Dia macam bukan scientific sangat pun, tapi lebih pada eksperimen, biologi kan. Tapi sekarang ni lebih pada teknologi. Yelah, diorang dah ada kereta api, which is bagi aku turn off juga kereta api tu kan. So macam bila ada kereta api, macam tak adalah diorang nak masuk hutan, tiba-tiba hutan terjumpa orang ni nak berlawan apa semua. Aku ingat lagi episod awal-awal Naruto kan, bila diorang nak guard orang tu sebelum nak masuk plot yang Zabuza Haku tu, diorang tengah mengembara dalam hutan tu pun ada scene berlawan juga kan. Dan kat situ kita boleh nampak skill-skill yang diorang pakai. So sekarang ni semua naik kereta api je. Benda tu macam potong sikit sikit je, tak banyak pun. Cumanya bab power, bila semua benda nak pakai benda yang saintifik ni, benda teknologi ni, macam murahnya korang dapat power, senangnya korang dapat power kan. Walaupun kajian diorang tu mahal lah kan, tapi aku rasa macam the best way is macam dulu-dulu lah, which is kita tengok Madara, Itachi, semua based on hard work, talent dan sebagainya. Tapi benda ni bukan satu isu yang besar pun lah untuk aku. Just that kalau tak ada benda ni macam nice lagi kot. Tapi tak apa, ini direction diorang nak bawa, so kita ikut je. Just that aku mengharapkan episod-episod yang akan datang akan shock lah untuk tengok. Bila dah shock tengok, kadang-kadang nak letak filler sikit 1-2 episod, lepas tu cukup lah. And then the next arc, the next story, the next cerita besar pula, cerita utama. Okay guys, sampai sini saja video untuk kali ni. Thank you layan sampai habis. Kalau korang ada pendapat yang korang nak kongsi pasal anime Boruto, boleh share dekat ruangan komen kat bawah. Ataupun kalau korang nak lagi cerita pasal Ninja World pun boleh bagi tahu dekat ruangan komen kat bawah. Tak tengok lagi 2 video ni, tengok salah satu atau tengok dua-dua. Bye my father.